Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala peluang diberikan kepada kita kelapangan waktu lagi, dapat lagi kita menghadirkan diri kita dalam majlis-majlis ilmu. Kita menjadi dari kalangan orang yang dapat mengimarahkan masjid-masjid Allah kerana kurniaan daripada Allah dengan nikmat yang masih lagi berpanjangan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tahsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat aku atas kamu, kata Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung, nescaya kamu tidak akan dapat mengira, apatah lagi untuk kita membalas nikmat-nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah kita masih lagi dapat mengimarahkan masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita duduk dalam majlis-majlis ilmu dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Wahai sekalian umat manusia, perbanyakkanlah perbekalan kamu, kerana sesungguhnya perjalanan kamu amat jauh, perjalanan kamu amat panjang. Perjalanan akhirat itu satu perjalanan yang sangat-sangat sukar. Bila perjalanan jauh, perjalanan panjang, perjalanan sukar, sudah barang tentu dia memerlukan bekal-bekal yang banyak. Yang kedua, kata Nabi, wahai sekalian umat manusia, perkuatlah, perhebatkanlah pergantungan kamu kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya lautan itu amat dalam. Hidup kita akan pasti menemui banyak ujian, rintangan kepayahan. Kalau kita tak kuat bergantung harap kepada Allah, maka hanyut kita dalam ujian-ujian yang kita lalui. Yang ketiga, kata Nabi, wahai sekalian umat manusia, perelokkanlah amal-amal perbuatan kamu. Amal-amal kita ini makin lama makin elok. Setiap kali usia kita ini bertambah. Bila Allah SWT bertanya kepada manusia dalam ayat ke-16 daripada surah Hadid, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai waktunya lagi bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi segala kebenaran yang diwahyukan ke atas mereka? Belum lagi sampai masa kita nak ingat akhirat kita ini secara khusyuk, kita nak mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Nabi, ikhlaslah dalam kamu melakukan sesuatu amal, kerana yang meneliti amal-amal kamu amatlah teliti. Apabila kita buat satu amal, maka yang meneliti amal kita ini amatlah teliti. Ada riak, ada ujub, ada takbur, maka tersia-sia amal-amal kebaikan kita ini tadi. Kalau 4 perkara ni kamu buat, kata Nabi, maka pengistirahatan kamu di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. 4 benda. 1, sentiasa memperbanyakkan perbekalan kamu, memperbanyakkan amal kamu, kerana perjalanan akhirat jauh, panjang dan sukar. 2, kata Nabi, perhebatkan pergantungan kamu, tawakal kamu kepada Allah, kerana lautan itu dalam, hidup penuh dengan ujian. Yang ketiga, Nabi suruh kita ni perelokkan amal-amal kita,
dari semasa ke semasa, elokkan amal-amal kita. Kerana titian sirat amat halus, susah nak lepas, dan akhir sekali ikhlas dalam kita melakukan amal ibadat. Menurut kata seorang ulama, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Kul Hazihi Sabili, kalau pada minggu lepas saya menyebutkan kepada tuan-tuan, di antara 9 sifat yang membinasakan hidup manusia, maka hari ini kita menyebut tentang 14 sifat yang menyelamatkan hidup manusia. Cuba kita praktikkan 14 sifat ini. Yang pertama, kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, yang menyelamatkan hidup manusia ini ialah taubat. Dia rajin bertaubat kepada Allah. Dia rajin minta ampun, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dalam hidup kita ni, rajin bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kerana kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam ini ada salah, ada dosa dia. Maka kita disuruh memperbanyakkan bertaubat. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, yang menyelamatkan hidup manusia, iaitu memperbanyakkan beristighfar. Banyakkan beristighfar pada Allah, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, yang menyelamatkan hidup manusia ni sifat khauf. Takut. Takut kita ni masuk neraka. Takut amal kita ni Allah Ta'ala tak terima. Takut bekal yang kita bawa ni tidak mencukupi. Takut ibadat-ibadat kita ini Allah tolak. Kena rasa takut. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, kena ada berharap-harap. Takut tak cukup dengan takut, ada perasaan berharap. Berharap kepada Allah, ya Allah, terimalah sembahyang aku, terimalah puasa aku, terimalah sedekah aku, bacaan Quran aku, terimalah zakat aku, terimalah ibadat korban aku. Berharap-harap kepada Allah, terimalah aku, masukkan aku dalam syurga-Mu ya Allah. Berharap-harap. Yang kelima, kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, yang menyelamatkan hidup manusia, sabar dengan ujian. Kerana kita manusia ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Hidup mati nak uji siapakah di antara kita yang lebih baik amalan. Maka kita akan menghadapi ujian demi ujian demi ujian. Hari-hari kita akan menemui ujian. Maka kalau kita tak bersabar dengan ujian, maka kita akan jadi orang yang marah kepada Allah Ta'ala. Jadi ujian Allah bagi ni sabar, kita halungi kan? Yang keenam, mensyukuri akan nikmat kurniaan Allah. Sampai masa ni Allah kurniakan kepada kita nikmat yang tak putus lagi. Kita dapat sedut udara, kita dapat mengecap makan minum, rezeki, boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berlari, boleh menghidup udara. Kurniaan daripada Allah. Ada orang yang dah tak boleh makan lagi, tak boleh minum, tak boleh berdiri, tak boleh berjalan, kerana nikmat dah ditarik. Kita ni bersyukur. Mudah-mudahan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, kata Allah, aku tambah. Kalau kamu kufur, kamu engkar nikmatku ni, anakku ni, kamu tak bersyukur, azab aku ni pedih, kata Allah. Yang seterusnya, yang menyelamatkan hidup manusia ni, kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, zuhud terhadap dunia. Zuhud kepada dunia ni dengan maksud kita ambil dunia yang kita rasa ada manfaat, ada faedah akhirat besok. Apa pun yang kita nak buat dekat dunia ni, kita kena fikir. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu antara pesanan yang dipesankan oleh Nabi Adam alaihi salam. Dia ada 4 pesanan. Nabi Adam ni dia pesan kepada anaknya, dalam kitab Matan Arba'in ada tulis 4 pesanan.
Yang pertama, pesanan Nabi Adam kepada anak dia, kamu jangan rasa terlalu seronok sangat tinggal kat dunia ni. Sebab satu hari nanti, satu masa nanti kamu mesti akan tinggalkan dunia ni, kata dia. Satu, kamu jangan rasa terlalu seronok sangat tinggal kat dunia, sedap sangat. Jangan rasa seronok sangat, sebab satu hari nanti kamu pasti akan meninggalkan dunia ni. Yang kedua, kamu jangan terlalu menurut hawa nafsu. Jangan ikut sangat tuntutan hawa nafsu ni, tuan-tuan, jangan ikut sangat. Nanti akan menjadikan kamu ni menyesal. Bila kamu ikut sangat hawa nafsu, nafsu kita ni macam-macam, dia tak pernah berhenti. Kalau kita ikutkan sangat, nanti kita menyesal. Dan yang ketiga, dia kata bila kamu nak buat satu benda, kamu kena fikir kesan dan akibat daripada perbuatan kamu. Apa pun benda yang kita nak buat kat dunia ni, tuan-tuan, kita kena fikir kesan dan akibat dia. Sebab setiap perbuatan kita ini pasti akan dibalas oleh Allah. Sama ada perbuatan tu baik ataupun perbuatan tu jahat, maka tetap akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, bila kamu nak buat sesuatu benda, hati kamu ni rasa tak tenang, tak tenteram, maka hentikan dulu, jangan buat. Dalam Islam dia ajar letakkan tangan kita ni di dada kita ni. Kalau berdebar dia buat, bermakna kita hentikan seketika. Kalau letak tenang aja, maka terus. Kerana dulu aku masa nak makan buah yang diharamkan oleh Allah, di hati aku berdebar. Tapi aku makan, rupanya Allah Ta'ala tak reda. Kan? Dan akhir sekali, yang kelima, bila kamu nak buat sesuatu benda atas muka bumi ni, berbincang. Kalau kita dulu kata ni, kalau aku nak makan buah yang diharamkan oleh Allah, aku berbincang dengan para malaikat, nescaya aku tidak jadi golongan yang menyesal. Di kita ni ada suami, ada isteri, nak buat satu benda, bincang dulu, tuan-tuan. InsyaAllah. Kan? Itu antara ni. Kemudian dikata di antara perkara yang menyelamatkan hidup manusia, kata Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita bertawakal kepada Allah. Itu ada yang datang rumah saya, berceritalah pasal tak dapat hadir kerana kena COVID. Saya sempat tanya, vaksin pertama dah? Dah. Vaksin kedua? Dah. Vaksin penggalak pun dah. Tapi kena juga COVID-19. Dah 2 kali kena. Jadi kita ni bila berusaha, selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ada orang masih lagi tak nak pergi masjid, masih lagi tak nak pergi surau, masih lagi tak nak duduk dalam majlis ilmu kerana takut COVID. Walaupun dah buka, kan? Saya ingat dulu zaman kita kuliah dulu, sebelum cuti COVID marin, perempuan sekitar dekat 200 orang rasa saya. Lelaki lebih kurang 20 orang, 30 orang. Sekarang ni dah naik, dah kita dah mula, dah lama dah, tak ramai-ramai lagi. Tak ramai-ramai lagi, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Yang seterusnya, jadi kita bertawakal kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 3 sifat orang beriman. Bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Bila dibaca ayat Allah, bertambah iman dia. Dan yang ketiga, dia mesti bertawakal kepada Allah. Kita usaha, selebihnya kita berserah diri kepada Allah. Kalau tak, ketakutan itu akan menjadi melampau-lampau. Yang seterusnya, cinta kepada Allah. Seterusnya, reda dengan Allah. Menerima ketentuan-ketentuan apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, apa yang Allah fardukan kepada kita ini, maka kita reda. Itu antara perkara yang menyelamatkan. Jangan tak seronok dengan apa yang Allah tentukan pada kita. Ada orang tak suka.
Ada dalam media sosial orang dia nak pergi umrah. Pergi umrah dia nak, tapi bila tutup aurat dia tak nak. Pergi umrah dia nak buat umrah. Berbelah kali, 12 kali, 13 kali pergi umrah. Yang itu dia suka. Tapi bila suruh tutup aurat, dia tak nak. Dia degil. Kita tak nak macam tu. Kita nak redha kepada apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, kita terima. Yang Allah larang pun kita akur. Yang Allah Ta'ala fadukan, kita buat. Seterusnya, perkara yang menyelamatkan hidup manusia, dia kata memperelokkan niat. Apa pun yang kita lakukan, pergi ke masjid mencari ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita cari kita dapat beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas kerana Allah. Perelokkan niat, ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau kerana manusia, maka habis. Itu saya sebut pada tuan-tuan marin, ikhlas ni ada 3 jenis. Ikhlas hamba, ikhlas dagang, ikhlas saudagar. Seterusnya sidik, iaitu benar kepada Allah dan sentiasa muraqabah. Muraqabah ni maknanya mendekatkan diri dia kepada Allah dengan amal yang Allah Ta'ala suka. Apa dia? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang sentiasa bertaubat, jaga kebersihan zahir batin. Muraqabah lain, muhasabah lain. Muraqabah sentiasa mendekatkan diri, muhasabah sentiasa hitung diri. Cukup tak? Kita nak pergi naik kereta ni, kita tengok minyak tu dah reserve, cukup tak agak-agak? Cukup tak minyak? Kita bimbang. Maka apatah lagi untuk akhirat kita, tuan-tuan, lagi patut kita bimbang. Cukup tak bekal yang kita dah siapkan ni? Dah cukup tak bekal tadi? Yang seterusnya, yang ke-12, 13, tafakur, banyak memikirkan keagungan Allah. Tadi kita baca daripada Al-Quran tadi tentang berkaitan dengan kekuasaan Allah, langit, bumi, bahkan kepada diri kamu sendiri, kata Allah, pertukaran malam dan siang. Tapi kata Allah, orang kafir masih lagi engkar akan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka tak percaya lagi, mereka sembah juga patung-patung berhala. Tafakur maknanya memikirkan keagungan Allah, duduk melihat alam ciptaan Allah. Hari ni dah panas balik, hari tu hujan, lepas tu panas, malamnya sejuk, dan sebegitu Allah letakkan nikmat yang berbagai-bagai, bagai-bagai, bertukar-tukar. Pakaian kita pun warna dia bertukar-tukar dan sebagainya, tuan-tuan. Yang kita makan pun, musim raya ni makan macam-macam. Malam tadi ada jamuan hari raya, macam-macam makanan rupa. Lepas ni pun ada jamuan hari raya. InsyaAllah tuan-tuan dijemput agaknya ke sebelah ni, masjid sebelah ni, pukul 11. Jangkaan saya tepat rupanya. Raya tahun ni 32 hari. Wallahualam, tuan-tuan. Tak apalah orang nak belanja makan, yang pentingnya makan, tuan-tuan. Tapi jagalah, satu hari nanti kita pula kena makan. Wallahualam. Tafakur, banyak memikirkan keagungan Allah. Yang seterusnya, kata Said Muhammad Alwi Al-Maliki, perkara yang menyelamatkan manusia, istiqamah. Istiqamah di atas landasan yang betul. Kalau duduk majlis ilmu, kita duduk istiqamah. Kadang-kadang kita ni belajar ilmu, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul balik. Tenggelam, timbul balik, tenggelam lama, baru timbul balik kadang-kadang. Ini bukan nak nentam tuan-tuan, jangan ucap kata-kata kena nentam tuan-tuan. Kecil hati tu tak datang terus, tak ada maknanya, tuan-tuan. Saya sempat hadir lagi tu, tuan-tuan, bersama dengan guru-guru pondok seluruh Malaysia. Dikumpulkan guru-guru pondok seluruh Malaysia di Sungai Resik lagi tu, tuan. Tengok guru-guru pondok lama daripada Kedah, ada berapa 14 orang, daripada Johor berapa ramai. Tengok, istiqamahnya, tuan, walaupun tua-tua macam tu, mengaji ilmu, belajar ilmu, buka kitab, subhanallah.
kan. Jadi kita ni istiqamah atas tu. Dan yang seterusnya Pak akhir sekali, yang ke-14, perkara yang menyelamatkan hidup manusia ni panjang pendek angan-angan dan banyak ingat mati. Angan-angan ni bila dia panjang, dia akan jadi melampau, dia akan lupa. Dalam hadis lain kata, siapa yang panjang angan-angan dia, nescaya dia tidak akan ikhlas dalam amal perbuatannya. Dan banyak ingat mati. Di mana banyak ingat mati ni, tuan-tuan bukan minta mati, ingat mati. Mutaakhir hari ni saya sebut tadi di Baik Raja, kalau tuan-tuan perhati, mutaakhir hari ni lah tuan, yang banyak orang meninggal dunia, banyaknya orang muda-muda. Dalam tempoh seminggu ni kalau tuan-tuan tengok, yang muda je meninggal. Tapi orang muda tak nak pergi masjid. Itu yang jadi masalah dia, kerana dia ingat dia lambat mati. Sedangkan Allah tak kata pun yang tua mati dulu. Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut, yang hidup itu pasti akan mati. Kalau ibarat daun, dulu pernah saya mengajar satu tempat, ada imam tu kata, biarlah orang muda nak buat jahat, biarlah masa dia muda ni, besok dia tua, dan payahlah masa muda ni biar dia jahat. Saya cakap dengan dia tu, imam pernah tengok tak pokok durian? Durian ni bunga dia guguh, putik dia guguh, durian muda guguh, durian tua pun guguh. Akhirnya daun dan dahan dia pun juga guguh. Maka sebegitu juga manusia. Bayi pun mati, kanak-kanak pun mati, orang muda mati, orang tua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi banyak ingat mati ni, kata almarhum Tuan Guru ni Aziz Nikmat, ibarat brek kereta. Kalau kereta tak ada brek, terbabas, langgar orang. Kalau manusia tak ingat dia mati, maka dia akan buat benda jahat, pasal dia ingat dia tak mati. Tapi kalau dia ingat dia mati besok, maka dia tak akan buat benda-benda jahat, insya-Allah. InsyaAllah kita menyambung kembali ayat bacaan kita daripada surah Al-Baqarah pada ayat ke-94 sehingga 96 pada muka surat 129 daripada kitab Tafsir Mutiara Al-Quran terbitan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمؤذبه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat baca bermula daripada ayat 94 berakhir pada ayat 96 dari surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita cuba merenung maksud-maksud ayat dan kita cuba ambil pengajaran daripada ayat yang telah kita baca. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewamu untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu, maka cita-citakanlah mati supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu dari kalangan orang-orang yang benar. Dan sudah tentu mereka tidak akan tidak mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup lama, dan loba mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir yang musyrik. Tiap-tiap daripada mereka suka kiranya dia boleh hidup 1000 tahun. Padahal umur yang panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya daripada azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Di ayat yang telah kita bacakan masih lagi berkisar berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan sikap-sikap orang Yahudi. Setelah kita membaca tempoh hari, dikatakan dalam kitab tafsir ini lebih 1/3 daripada surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang sikap-sikap orang Yahudi. Yang kita kena lihat, yang kita perhatikan, khususnya dalam suasana hari ini. Kalau yang kita lepas kita dah baca sifat orang Yahudi dalam nak menyembelih binatang, nak menyelesaikan masalah pembunuhan. Mereka bertanya soal lembu, nak sembelih jantan ke betina, apa warnanya, gemuk ke, digunakan untuk buat bekerja ke. Makna satu daripada sikap orang Yahudi, dia suka sibuk mencari banyak bertanya dalam nak buat satu perintah Allah ni supaya tidak terlaksana perintah Allah. Itu satu daripadanya. Hari ini kita dalam suasana tuan-tuan hampir nak buat ibadat korban. Jangan kita jadi gulungan yang banyak bertanya. Sebab agama ni lagi banyak kita bertanya, dia akan jadi makin susah. Makin susah dan makin susah. Dalam perintah Allah ni, dia suruh kita buat bersegera. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalau tuan-tuan baca pada ayat ke-16 daripada surah Hadid, Allah kata alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai maksanya lagi bagi orang yang beriman untuk mematuhi Allah secara khusyuk, mengingati Allah, mematuhi segala kebenaran yang diwahyukan atas mereka. Kemudian Allah kata jangan mereka jadi seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada mereka, iaitu Yahudi dan Nasrani. Bila mereka melalui masa yang panjang,
hati mereka menjadi keras. Kemudian kita dah baca juga kisah bagaimana orang Yahudi Allah Ta'ala larang tangkap ikan pada hari Sabtu, tapi Allah uji dengan ikan banyak. Ikan banyak, maka orang langgar larangan Allah. Orang Yahudi tangkap juga ikan pada hari Sabtu. Zaman kita hari ini mungkin agaknya tuan-tuan hari Jumaat. Sekarang ni sawit mahal harga dia. Takut-takut bila panggil idza nudiya lis-salati yaum bil Jumaah, orang tak pergi sembahyang Jumaat. Orang lebih suka sibuk petik sawit. Beza-beza zaman ni. Jadi dalam ayat ini pula mereka ceritakan, katakanlah oleh Muhammad kepada Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu menjadi hak istimewa untuk kamu. Orang Yahudi beranggapan, berkeyakinan, berpegang bahawa yang masuk syurga ni hanya orang Yahudi saja. Hanya orang Yahudi sahaja yang masuk syurga. Maka Allah kata, tidak orang lain tak campur kata mereka. Seperti yang kamu dakwakan, kalau begitu, kalau kamu kata kamu sahaja masuk syurga, maka cita-citakanlah untuk mati. Mintalah mati sekarang, supaya mati sekarang. Betul kamu masuk syurga. Supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang kafir. Dia anggap diri dia mulia. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam ayat yang lain, ayat Quran ni dia saling berkait. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uba ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah kata, wahai manusia, kami jadikan kamu ni berbangsa-bangsa, kami jadikan kamu ni berpuak-puak, kata Allah. Semulia-mulia kamu di sisi Allah, Allah kata, bukan orang paling handsome, bukan orang paling kaya, bukan orang paling besar jawatan dia, bukan yang rupa parah dia cantik, bukan kemewahan dia banyak, kedudukan dia tinggi, jawatan dia besar. Tapi Allah kata, orang yang mulia di sisi aku, kata Allah, ialah orang yang paling bertakwa, takut dia kepada Allah. Apa dia orang bertakwa? Dia buat apa yang Allah perintah, maka dia meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi orang yang mulia di sisi Allah, itu kena jadi orang yang bertakwa. InsyaAllah walaupun muka kita tak handsome, kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia ni tuan-tuan biasa dia tengok muka handsome tu mulialah di sisi dia, pangkat dia besar. Tapi di sisi Allah dia tak letak begitu. Sebab itu orang macam mana kaya pun tuan-tuan, bila dia sembahyang, kepala dia jejak sujud dia, kepala dia dahi dia sama taraf dengan kaki dia. Itu keadaan dia. Tapi orang Yahudi dianggap dia mulia. Dan sudah tentu mereka tidak akan cita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa yang telah mereka lakukan. Tapi Allah kata Yahudi ni dia takkan nak mati punya. Dia takkan nak mati punya. Dia tak mau mati kerana dosa mereka. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu, kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala sentuh pada ayat seterusnya, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup lama. Ada dari kalangan orang Yahudi yang loba nak hidup lama. Mungkin 1000 tahun, 2000 tahun. Kita umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan 63 tahun. Dulu saya cakap dengan tuan-tuan, kalau ibarat tanah 63 ekar. Siapa yang dah gunakan 60 ekar bermakna tinggal 3 ekar. Siapa yang dah gunakan 62 ekar bermakna tinggal 1 ekar je lagi. Tinggal 1 ekar tu tanamlah banyak-banyak. Sampai tanam jaga. Jangan dah tinggal 1 ekar ni pun tak nak tanam lagi. Tak nak buat amal baik lagi. Siapa yang dah 70 tahun umur, itu tanah reserve. Tanah reserve tu boleh tanamlah. Besok orang dah tak bagi tanam, boleh beramallah. Senang saya nak fahamkan tuan-tuan. Jadi saya pernah tanya dengan orang, usia umat Nabi Muhammad ni 63 tahun. Umat Nabi Muhammad kita ni 63 tahun, cukup tak? Ramai orang, 10 yang saya tanya, 11 mengatakan tak cukup Ustaz. 63 tahun satu tempoh masa yang tak cukup nak siapkan bekal. Saya pun dulu duduk fikir gitu.
Bukan tuan-tuan, saya pun duduk fikir gitu, 63 tahun mana cukup Ustaz. Tapi saya balik, renung balik, usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Bermakna 63 tahun itu satu tempoh masa yang cukup. Dengan syarat tuan-tuan tak bazirkan masa tuan-tuan dengan benda yang tidak bermanfaat. Pastikan setiap minit kita ni dapat pahala. Kita bercakap dapat pahala, kita melangkah dapat pahala, kita melihat dapat pahala, kita mendengar dapat pahala, kita makan dapat pahala, barang yang besar, barang yang kecil dapat pahala. Saya buat contoh mudah untuk tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Paguh, daripada sini nak pergi ke Paguh, naik kereta kancil, insya-Allah RM20 cukup pergi dan balik. RM20 pergi balik cukup. Tapi kalau tuan-tuan panaskan enjin sahaja sampai 8 jam, tekan minyak tak jalan, tekan minyak tak jalan, tekan minyak tak jalan, 8 jam panaskan enjin, bukan RM20, RM40 pun silap gaya tak cukup. Sama juga usia kita ni 63 tahun yang Allah bagi kepada kita ni tuan-tuan, sebenarnya satu tempoh masa yang cukup untuk siapkan bekal kita. Dengan syarat kita tak bazirkan masa kita. Kan? Dalam satu lagu nasyid dia kata, saat berganti minit, minit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tapi manusia masih lagi leka dengan kehidupan dunia ni. Dia tak buat amal-amal baik. Kerana kesibukan dia tadi, dia tak kisah, sadar-sadar, dah habis. Usia tu sehari demi sehari dah habis. Jadi sebenarnya usia 63 tahun tu cukup masanya. Jangan membadirkan masa kita ni dengan benda yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita tu tadi. 63 tahun, satu tempoh masa yang cukup untuk siapkan bekal kita. Tu kena faham begitu. Mereka nakkan hidup, kata Allah, seloba-loba mereka nak hidup kalau boleh. Mereka nak hidup melebihi loba orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang daripada mereka suka kiranya dia boleh hidup 1000 tahun kalau boleh. Kita ni pun ada dari kalangan kita nak silap gaya nak hidup 1000 tahun. Nak ke tuan-tuan hidup? Haji Yahya nak hidup ke 1000 tahun Haji Yahya? Nak ke hidup Haji Yahya? Nak ke hidup 1000 tahun? Nak tak hidup 1000 tahun? Nak tanya tuan-tuan yang duduk yang perempuan ni, nak tak siapa yang nak hidup 1000 tahun? Cuba angkat tangan. Dalam keadaan sebegini tuan-tuan, ada ke yang nak hidup 1000 tahun? Kalau sihat, okey jugalah tuan-tuan. Kalau lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing tawar, go out. Kan? Tapi nak mati takut pula. Nak hidup 1000 tahun itu kan 50 tahun pun kita nak lepas 50 tahun pun macam-macam. 60 tahun. Betul tak betul? 60 tahun nak lepas 60 tahun tu pun macam ni susah. Kalau hidup 1000 tahun macam mana agak? Makan kita tengok aja dah. Selera semua dah tak ada dah. Jadi bagi umat Nabi, dia nak 1000 tahun. Dia nak 1000 tahun. Orang Yahudi ni dia nak kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Tapi usia yang panjang tadi tak dapat menyelamatkan dia daripada azab yang pedih. Ada orang usia yang panjang. Sebab itu bila Nabi kata, ad-dunya mazra'atul akhirah, ad-dunya darul amal. Dulu saya cakap dengan tuan-tuan, jambatan ni bila kita naik, mana ada orang tunggu kat jambatan tu duduk selama-lamanya. Dia tak buat rumah atas jambatan, dia akan turun juga. Maknanya kita ni pun begitu, pindah juga ke satu alam yang lain. Bila Nabi kata dunia ni ladang, ladang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tanam, mana nak dapat hasil? Yang tanam tu pun tak dapat hasil, yang tak tanam. Namun begitu, ladang ni bila kita tanam, kadang-kadang yang kita tanam itulah yang kita makan, kita dapat hasil. Namun begitu ada yang kita tanam ni kita tak dapat, tak ambil hasilnya dekat dunia ni. Sembahyang kita tak makan, dapat hasil dekat dunia. Puasa kita puasa itu sebulan, hasilnya mana ada kita dapat makan kat dunia. Haji kita, zakat besok kita buat korban,
Kita tanam durian, kita makan kat dunia. Kita tanam rambutan, kita makan kat dunia. Kita tanam manggis, kita makan dekat dunia. Tapi kalau tuan-tuan perhati, orang sembahyang, puasa, baca Quran, mana ada dapat untung kat dunia ni? Kita puasa hari tu dapat berapa puluh ribu. Kita sembahyang, kita duduk dalam majlis ilmu. Ini tanaman tuan-tuan yang insya Allah kita tuai besok pada hari akhirat. Bagi orang yang tak yakin, dia tak tanam. Bagi orang yang yakin, dia tetap bertanam. Tanam dan bertanam. Duduk majlis ilmu, baca Quran, sembahyang, bersedekah. Dia terus bertanam. Ini keadaan manusia. Dan tempoh hari saya sebut juga kepada tuan-tuan. Bila Allah kata, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Demi masa Allah kata manusia ni rugi. Yang tak rugi orang beriman, orang beramal saleh. Yang lainnya rugi. Kenapa dia rugi? Orang beriman, tuan-tuan, orang kafir usia dia akan habis. Tenaga dia akan habis. Harta dia akan habis. Masa dia akan habis. Kesihatan dia juga akan habis. Dia mati masuk neraka Allah Ta'ala. Orang Islam usia dia akan habis. Tenaga dia akan habis. Harta dia akan habis. Masa dia juga akan habis. Kesihatan dia habis. Tapi insya Allah dia masuk syurga Allah Ta'ala. Dia tak rugi. Orang kafir rugi. Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan isi minyak kereta, minyak motor. Pergi masjid. Minyak kereta, minyak motor akan habis. Kalau tak nak habis, sorong aja. Sorong aja. Habis minyak kereta. Yang penting kita sampai masjid. Sama juga usia kita ni habis, tenaga kita habis, harta kita habis, masa kita juga akan habis. Tuan-tuan sayang macam mana, masa tetap akan habis. Tapi kita kena pastikan kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Ada seorang baru ni saya jumpa tuan-tuan, bersembang dengan dia lama. Dia ni seorang yang masuk Islam. Sebelum ni bukan Islam, dia masuk Islam. Saya tanya dia dah berapa lama masuk Islam. Dia kata dah 40 tahun masuk Islam. 40 tahun ni tempoh masa banyak. Dah ada cucu. Dah ada cucu dah. Mula-mula dia semayang kata dia. Lepas tu dia tak semayang. Sekitar lebih kurang 40 tahun tu dia dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun tu dia semayang. Lepas tu dia langsung tak semayang. Tapi akhirnya dia kata di saat usia dia tua, 3 hari lepas saya jumpa dia. Hari Sabtu itu. Hari Sabtu saya jumpa dia. Di saat usia dia tua, dia kata saya dapat petunjuk. Saya hantar orang, asal nak semayang, saya hantar pergi masjid. Asal nak semayang, saya hantar pergi masjid. Asal nak semayang, saya hantar masjid. Dia kata, saya kalau tak dapat masuk syurga pun tak apa Ustaz. Yang penting, dia kata saya dapat duduk dekat-dekat syurga, jadilah. Dapat 500 km, 5 km daripada syurga, jadilah Ustaz. Hei, saya kata jangan. Orang yang tak masuk syurga ni tuan-tuan, dia kata gitu, tak dapat masuk syurga, saya tak kisah Ustaz. Saya tak kisah, kata dia. Yang penting saya hantar orang pergi masjid, saya dapat duduk dalam 5 km dari syurga pun jadilah, kata dia. Saya kata jangan. Besok kita menyesal. Pada ketika itu dah tak ada lagi farji'na na'mal salihah, tu tak ada lagi, dia kata. Sekarang ni saya kata buat semayang. Jangan tak nak semayang. Buat semayang. Sebab besok kita dah masuk sana, baru kita menyesal besok. Maka dia minta demikian tidak akan dapat melepaskan diri pada usia yang panjang tadi, walaupun 1000 tahun tak dapat selamat ke kita. Alangkah untungnya tuan-tuan, saya tengok orang-orang alim dulu, umur dia pendek-pendek aja meninggal. Umur dia pendek-pendek, dia meninggal dalam keadaan usia dia pendek tuan-tuan. Tapi insya-Allah dia masuk syurga. Kita ni modal yang panjang, umur dapat 70 tahun, mati kalau masuk neraka, Allahumma. Sedihnya tuan-tuan, kalau umur 70 tahun patutnya Jannatul Firdaus. Tapi belum tentu. Kadang-kadang usia yang pendek itulah yang lebih menyelamatkan dia daripada umur yang panjang tadi tuan-tuan. Wallahualam. Sebab turun ayat ini daripada Ibnu Jarir At-Tabari, daripada Abu Al-Aliyah, telah berkata orang Yahudi tidak akan masuk syurga melainkan daripada kalangan orang Yahudi
Dia kata tidak akan masuk syurga melainkan dari kalangan orang Yahudi. Maka turunlah ayat ke-94 ni. Uraian dan tafsirannya ayat ini masih berkisar tentang sikap degil orang Yahudi. Mereka mendakwa bahawa manusia tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan bangsa mereka sahaja. Dianggap bangsa dia aja mulia. Sedangkan Allah kata tadi, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Semulia-mulia kamu, kata Allah, orang bertakwa. Kalau orang Yahudi tu dia jenis bertakwa, alhamdulillah. Kalau orang Melayu, kalau dia jenis bertakwa, alhamdulillah. Tapi kalau jenis orang Melayu dia tak bertakwa kepada Allah, tak ada nilai. Sebab tu tuan-tuan tengok, kita ni bila Islam, kita mati dimandikan, dikapankan, disemahyangkan dan dikebumikan, wajib dilaksanakan. Tapi kalau kita sekadar bangsa Melayu tak Islam, orang tak mandikan kita, tak kapan, tak semayangkan untuk kita. Bila Islam tadi, mereka juga mendakwa bahawa mereka adalah golongan pilihan Allah. Sekiranya mereka masuk ke dalam syurga, ia hanyalah untuk beberapa. Dalam neraka, kata dia, kalau masuk neraka pun kami masuk sekejap aja, kata dia. Dia kalau masuk neraka pun, kata dia, sekejap. Wahal kita baca sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia ni. Berapa lama tempoh masa tu tadi. Allah SWT memerintahkan Rasul supaya mencabar orang Yahudi, supaya bercita-cita untuk mati, kerana mereka menganggap syurga itu khusus untuk orang Yahudi saja. Namun demikian, mereka tidak sekali-kali akan bercita-cita untuk mati, kerana amalan yang dikerjakan untuk di akhirat itu tidak memberi harapan kepada mereka untuk mendapat apa-apa pahala dan menyelamatkan mereka daripada hukuman yang telah disediakan untuk mereka. Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim dan menzalimi diri mereka sendiri dengan segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Mereka sama sekali tidak akan berazam untuk mati, kerana Rasulullah bersabda yang bermaksud sekiranya orang Yahudi bercita-cita untuk mati, maka mereka akan mati dan akan melihat kedudukan mereka dalam neraka Allah Ta'ala. Dia tak akan nak mati punya. Ini membuktikan bahawa mereka sekadar mendakwa bahawa mereka adalah golongan yang terbaik. Sebaliknya mereka sebenarnya adalah golongan yang dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala hina bangsa Yahudi, orang Yahudi Nasrani. Bukan setakat itu sahaja, malah ada lagi sifat Yahudi yang digambarkan oleh Allah dengan gambaran yang penuh penghinaan dan cemohan. Mereka tergolong dari kalangan orang yang ciptakan kehidupan dunia dengan tamak haluba. Mereka sayang dunia. Wahal hidup di dunia ni, wamal hayatud dunya illa qalil. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Hidup dunia ni, Allah kata, tuan-tuan dah tengok usia tuan-tuan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Mungkin saya pernah cerita kepada tuan-tuan, bila Allah kata wamal hayatud dunya illa qalil, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan menipu. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan dulu, saya pernah tanya kepada seorang tua. Tanya dia umur dia berapa? 69 tahun. Pak cik boleh beritahu kepada saya, nikmat umur dah 69 tahun ni, apa nikmat yang paling sedap? Haji Yahya umur berapa? 42. Lebih kurang 42. Saya dah 56 tahun. Kalau tanya kepada diri tuan-tuan, umur 56 tahun ni tuan-tuan, saya dah 56 tahun. Apa makanan yang paling sedap? Apa makanan paling sedap? Apa minuman yang paling sedap? Orang kata makan yang paling sedap, Ustaz, makan peri. Tak juga kan? Minuman yang paling sedap ni apa, Ustaz? Illa qalil. Sekejap je. Semalam lalu dekat Bukit Naneng, tengok ada orang jual durian. Dia kata, saya tanya berapa harganya? Biasa RM18, RM20. Tapi semalam dia jual RM13. RM13 sekilo. Okeylah. Saya kata yang bawah tu, yang bawah ni ada rosak sikit sebakul. Sebakul tu RM70.
Belilah sebakul pasal kita anak ramai, beli sebakul. Bila beli sebakul tuan, makan sulah sedap dia duduk. Masuk ulah yang kedua, sedapnya. Masuk ulah yang ketiga, sedap. Masuk ulah yang kelima, itu dia. Kan? Itulah hidup dunia. Tuan-tuan tengok hidup dunia ni, illa qalil, illa mata'ul ghurur, sampai sini aja. Dia nak lepaskan anak halkum dia je tadi. Itu kehidupan dunia tadi. Jadi mendakwa bahawa mereka golongan yang terbaik. Sebaliknya dia kata sebenarnya adalah golongan yang dihina oleh Allah. Bukan setakat itu saja, malah ada lagi sifat Yahudi yang dia nakkan hidup. Dia kata penghinaan penuh. Mereka tergolong dari golongan yang cita-cita hidup di dunia ini tamak, haluba. Tamak bukan main, haluba bukan main. Takut akan kematian. Mereka takut mati. Kita ni takut mati tak takut mati? Mati ni tuan-tuan, suka ke tak suka, mati. Saya tak suka mati Ustaz, mati. Saya suka Ustaz, mati. Kita bersiap atau tak bersiap, kita tetap akan mati. Dia Allah Ta'ala tak tunggu kita tuan-tuan. Dia tak tunggu kita. Kematian ni tak pernah tunggu kita. Dah siap baru nak mati, tak ada. Kadang-kadang tak siap. Macam saya cakap dengan tuan-tuan tempoh hari, kita tak buat persiapan raya, tiba-tiba raya kelang kabut kita. Cuba tuan-tuan bayangkan tak buat persiapan mati, tiba-tiba mati. Itu keadaan yang kita kena renung. Ini kerana mereka sebenarnya tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah dan tidak merasa bahawa adalah adanya suatu hidup yang lain untuk mereka selain daripada hidup di dunia. Dia ingat bagi dia tak nak lagi lah hidup akhirat, tak nak. Dia nak dunia ni aja. Kita tak. Dunia ni illa qalil, illa mata'ul ghurur. Ini menunjukkan kepada kita bahawa pemikiran orang Yahudi itu sempit, dan mereka ini akhirnya menjadi orang yang bertuhankan nafsu, akal dan syaitan. Hati mereka telah ditimpung oleh penyakit cintakan dunia dan takut akan kematian. Ada tak kita ni cinta dunia? Dan memang Nabi sebut, Nabi kata akhir zaman nanti umat aku ni akan ikut umat yang terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Itu satu hadis. Satu lagi hadis yang lain, Nabi kata akhir zaman nanti, kata Nabi, umat aku ni dia akan sayang 5 benda yang tak sepatut dia sayang, tapi dia benci 5 benda yang sepatut dia sayang. Satu, kata Nabi, akhir zaman nanti umat aku ni akan sayang kepada hidup, dia benci pada mati. Sayang hidup, nak lagi hidup, tapi tak suka mati. Wah, mati tu rehat. Kalau ikutkan kita, mati ni kita tidur rehat dah kan? Rehat dah. Dah tak ada apa-apa, nak semayang dah tak ada semayang, nak puasa tak ada, nak doi getah tak ada lagi, nak potong sawit ada lagi tak tuan? Dah mati. Ada tak? Tak ada. Tapi dia tak nak mati. Sayang hidup, kata Nabi, dia benci mati. 2, kata Nabi, akhir zaman nanti kamu tengok umat aku ni sayang mahligai. Rumah dia tak nak tinggalkan, tapi dia benci kubur-kubur. Tuan-tuan orang Masjid Bandar ni tak pergi rumah saya raya ni. Masjid-masjid lain sampai. Kita sangka baiklah orang Masjid Bandar ni sibuk. Orang masjid lain sampai rumah saya, alhamdulillah. Ada satu rumah dekat rumah saya tuan, punya besarnya. Orang Jawa kata gedi. Buka dia, lebar rumah tu, lebar dia sahaja tuan-tuan lebih kurang 53 kaki. Panjang dia lebih kurang 87 kaki. 2 tingkat. Anaknya berapa? 2. Tuan-tuan bayangkan. Jadi sayang kepada mahligai, kata Nabi. Benci kepada kubur, kata Nabi. Yang ketiga, kata Nabi, akhir zaman nanti kau tengok umat aku ni akan sayang kepada harta, tapi dia benci kepada hisab. Harta ni dia nak bagi sumbang ni, dia kedekut, takut habis ni. Tumbang ni takut habis, kedekut, sangat-sangat kedekut. Masin tai hidung, bukan masin lagi, tai hidung masin. Sayang harta, benci hisab. Yang keempat, kata Nabi, akhir zaman nanti kau tengok umat aku ni sayang kepada makhluk. Makhluk ni dia kasih.
tapi dia lupa kepada Allah. Dia lupa. Hadis ni tuan-tuan, dia pernah dikhutbahkan pada tahun 1978. Hadis tu. Masa tu umur saya baru berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun. Hadis itu pernah dibacakan khutbah, dikhutbahkan menjadi tajuk khutbah 5 benda yang manusia kasih tadi. Ada lagi kitab tu kat rumah saya. Sayangkan kepada mahligai, makhluk, lupa kepada Allah. 1, sayangkan kepada hidup, benci pada mati. 2, sayangkan harta, benci kepada isap. 3, sayangkan mahligai, benci kepada kubur, tak suka kubur. Tak suka kubur. Rumah kita ni, kita keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Yang bakri batu 6, kalau masuk tak keluar lagi. Kalau keluar orang lari lintang pukang, cikgu. Tengok terkeluar daripada kubur. Kan? Lari lintang pukang. Masuk tu tak keluar lagi. Kalau keluar orang suka, kau benci agak-agak. Sayang kepada mahligai, benci. 4, sayang kepada makhluk. Memang hari ni kalau tuan-tuan pergi masjid-masjid, tuan-tuan, rata-rata masjid saya pergi, minta maaf cakap, rata-rata masjid saya pergi, semua boleh katakan pengurusi bual dengan tajuk yang hampir sama. Apa dia? Hari ni masjid tak ada orang, ustaz. Mayang berjamaah tak ada orang, ustaz. Ya, betul. Tuan-tuan tengok. Kenapa saya kata orang makin kurang ke? Tak, jamuan raya ramai. Tapi masih duduk masjid nak mengimarahkan masjid tu makin sedikit. Tuan-tuan tengoklah hari ni. Yang keempat, sayang makhluk, lupa kepada Allah. 5, kata Nabi, akhir zaman nanti kau pandang perhati, umat aku ni akan jadi umat yang terlalu kasih, cinta sangat kepada dunia. Dia akan lupa kepada akhirat. Memang tepat apa yang Nabi sebut. Dunia ni dia kasih sangat, tapi akhirat ni pasal jauh, dia tak nampak. Jadi dia tak kisah. Itu sikap Yahudi tadi. Di antaranya dia kata cintakan dunia dan takut kematian. Hati mereka telah menjadi keras umpama batu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Kami kunci hati mereka ni. Ini kalau kena tuan-tuan teruklah. Ni materi hati mereka ni. Hati tu kalau dah terkunci, tuan-tuan, dulu ada nyanyikan, kau kunci pintu hatiku. Kau kunci apa, tuan-tuan? Dah kena kunci. Macam mana agak-agak? Dah kena kunci, nak terbuka. Dah kena bateri, boleh buka, nak buka, tuan. Susah, tuan. Sebab itu orang ajak kita pada baik, tuan-tuan. Tak nak sekali-sekali pergi. Takut tak pergi, dia jadi syok terus tak pergi, tuan-tuan. Musim PKP ni, tuan, 2 tahun, 3 tahun. Tuan-tuan tengok kelesuan orang dalam nak memakmurkan masjid-masjid dia surau-surau. Lesu, sangat-sangat lesu. Hampir setiap tempat-tempat, tuan, masjid surau jadi lesu. Wallahualam. Dan seterusnya dia kata, pengajaran dan kesimpulan daripada ayat ni. Allah menggambarkan dalam ayat ini bahawa seburuk-buruk penyakit manusia ialah penyakit hati. Okey? Ayat ni cerita pengajaran pertama, penyakit yang paling buruk penyakit hati. Penyakit lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing tawa, go out, paling jauh dia mati. Tetapi penyakit hati, tuan-tuan, baik-baik tak rawat, dia neraka pergi tempat dia. Jaga-jaga. Tapi orang kita jarang nak ubat penyakit hati. Lemah jantung kan main tukar spring, buat sini tukar 50,000, 60,000. Itu kan main dia buat. Tapi hati punya sakit ni, dia rosak, dia boleh menyebabkan kita ni ke neraka. Ya, tu jaga-jaga. Jadi penyakit yang paling bahaya ialah penyakit, dia kata penyakit-penyakit hati. Hasad, riak, ujub, takbur dan macam-macam lagi. 2, antara penyakit hati ialah ada dalam diri orang Yahudi ialah bermegah. Dia bermegah, dia ujub, dia anggap diri dia mulia, orang lain tak mulia.
Berangan-angan sombong, berangan-angan, suka berangan, kemudian dia sombong. Kita janganlah sombong, tuan-tuan. Kan yang mulia di sisi Allah, kata Allah, orang bertakwa dan lain-lain. Yang ketiga, sifat buruk ini akan mengundang kemurkaan Allah, menjauhkan diri kita daripada hidayah Allah. Bila kita sombong, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian Allah kata apa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Kita baca ayat tu, tuan. Bila hati terkunci mati, mana lagi nak buka, tuan? Orang tak boleh beza kebenaran dengan kebaikan, kebatilan. 4. Kaum Yahudi adalah bangsa yang sukakan kebendaan, dan jika boleh mereka ingin hidup selama 1000 tahun. Orang Yahudi sukakan kebendaan. Bukan orang Yahudi, kita ni pun begitu. Saya tak pasti saya sebut tak kepada tempat tuan-tuan hari ni, tuan. Hari tu saya pergi hantar sawit, tuan. Bila saya hantar sawit, jual sawit, saya tengok ada helikopter sebuah. Helikopter betul. Orang Melayu beli. Saya tanya dia, berapa harga helikopter ni? Dia jawab dengan saya, kalau baru 34 hingga 38 juta. Saya kata, yang ni boleh terbang ke? Boleh. Mana dapat? Siapa punya? Saya punya lah, kata dia. Awak dapat kat mana? Beli. Berapa harga? Ni second hand. Sebuah Porsche, kata dia. Anak pun tanya, ayah, nak beli helikopter tak? Anak tanya, nak beli helikopter tak? Nak tak tuan-tuan beli helikopter? Kalau duit tuan-tuan ada 40 bilion, tuan-tuan nak beli helikopter tak? Aku nak. Pergi kuliah tak payah pening-pening jam lagi, tak naik helikopter je. Parking dekat depan. Balik kan, saya balik dulu je. Sampai ke rumah. Tak ada jam-jam lagi. Nak beli helikopter. Balik daripada situ, pergi kuliah dekat Tongkang Pecah. Habis aja kawan tu, seorang kawan kata, Ustaz, nak tengok motor besar. Saya pun pergi tengok motor besar. Naik atas motor tu, Ustaz je. Bunyi dia macam kereta kebal. Tanya, Ustaz nak beli tak? Balik rumah, tanya rumah, boleh tak beli motor besar ni? Entah, kata rumah. Kenapa? Ingat nak beli motor besar lah, kuliah senang naik motor besar. Kalau motor 4, kalau awak 4 motor, tak apa lagi saya kata. Kalau motor 4 saya, tak boleh bangun. Nak juga beli. Lepas tu tuan-tuan, orang tunjuk, Ustaz ada sebidang tanah nak jual. Ustaz nak beli tanah, Ustaz. Nak juga. Lepas tu orang tunjuk pula tuan-tuan, apa tadi, motor Waisuku. Nak beli, nak juga. Akhirnya saya duduk fikir balik tuan-tuan, bahawa manusia ni betul lah, bila mulut dia sumbat dengan tanah, baru dia berhenti. Rupanya bila Allah ni dia bersifat muridan, berkehendak, Allah jadikan manusia ni ada sifat berkehendak. Betul tak betul? Kalau tuan-tuan hidup tidak ada sifat berkehendak, hidup ni dah tak ada nikmat lagi dah. Siapa sini yang tak nak makan, angkat tangan? Tak nak makan, angkat tangan. Siapa sini yang tak nak beli baju, angkat tangan? Siapa sini yang tak nak tidur, angkat tangan? Siapa sini yang tak nak berjalan, angkat tangan? Siapa sini yang tak nak kahwin baru, angkat tangan? Haji Latif je tak ada. Maknanya murid berkehendak. Allah ni bersifat berkehendak, maka dijadikan kita ni ada sifat kehendak. Bila ada sifat kehendak, maka hidup ni ada nikmat. Pergi nak makan kuih, makan soto, ada kehendak. Tetapi kehendak ni tuan-tuan tak boleh ikut ke semuanya. Kalau tuan-tuan ikut, hancur lesu kita. Orang tua-tua dulu katakan, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu. Betul? Ikut hati mati. Menurutnya ikut hati itu selamat. Ikut hati itu selamat. Ikut nafsu lesu. Ikut rasa binasa. Kan? Jadi kita
Ambil dunia tadi, kemahuan tu kena diurus. Kalau tidak, kita takkan pernah cukup, tuan-tuan. Tak pernah cukup, tuan-tuan. Kan? Ada seorang saya jumpa, tuan-tuan. Dia punya kereta dia, saya ingat paling tak ada pun 20 buah, tuan-tuan. Hilux dia tak tahu 3-4 buah. Harrier dia 3 buah, tuan-tuan. Motor besar, motor kecil tak tahu berapa puluh. Motor besar 3 buah, tuan-tuan. Tapi nak lagi. Oh, ini berbahaya. Ini penyakit. Wallahualam. Jadi Yahudi sifat dia selalu ikut, tuan. Yang kelima, orang Yahudi sangat bencikan kematian. Orang Yahudi tidak suka akan kematian. Sampai situ kita berhenti. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung sikit lagi pada kitab ni, kan, sekitar 5 minit insya-Allah, 10 minit. Boleh? Ya. 10 minit lagi. Pada muka surat ke-29. Telah kita habis pada tajuk berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, jalan ma'rifatullah, jalan untuk kita ni mengenal Tuhan kita. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama, mula-mula bab agama ni ialah kita belajar kenal dulu Tuhan kita. Kita belajar kenal Allah. Kemudian kita pergi kepada bab yang ketiga, pasal yang ketiga daripada kitab ini. Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah. Kalau zat kita ni, tuan-tuan, dia ada darah, dia ada daging, dia ada kulit, dia ada isi dan semacam-macam zat kita ni. Zat pokok kebanyakan dia air. Zat binatang pun gitu. Ada daging, ada isi, ada kulit, ada darah, ada air. Itu zat bagi binatang-binatang. Manakala zat Allah macam mana? Maka kita ambil apa yang diajar oleh Nabi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Nabi suruh kita fikirkan bila orang tanya tentang zat Allah, macam mana Allah ni, badan dia ada darah tak? Ada daging tak? Ada kulit tak? Ada isi tak? Maka sampai bab soalan ini, maka Nabi ajar kepada kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirkan, kata Nabi, apa yang Allah Ta'ala jadikan. Yang Allah dah jadikan ni fikirkan. Jangan fikirkan tentang zat Allah Ta'ala. Dilarang kita memikirkan zat Allah. Yang penting kita faham zat Allah tidak sama, tak serupa dengan segala yang baru. Tak sama, tak serupa. Macam mana? Tak sama, tak serupa. Macam mana? Dari emas ke tak? Daripada perak ke tak? Tembaga ke tak? Suasa ke tak? Tak. Habis macam mana? Dia tak sama dan dia tak serupa. Akal fikiran kita tak sampai ke arah itu, tuan-tuan. Kita tak sampai ke, kita hanya disuruh percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah wahai saudara, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada saya dan saudara sekalian ke jalan yang benar. Seterusnya ketahuilah bahawa zat Allah Ta'ala itu di luar daripada kemampuan akal manusia untuk mengetahui hakikatnya. Kita tak tahu macam mana hakikat zat Allah. Yang kita faham zat Allah tak sama dengan zat kita ni tadi. Kerana akal itu walau bagaimana sekalipun penciptaannya, kemampuannya lah terbatas. Sebab kata kitab ini, akal kita ni terbatas. Dulu orang tak percaya. Macam kita belajar, saya kata kepada tuan-tuan, marin karen. Mana rupa karen? Kita tak dengar. Tapi karen ni bila dia masuk dekat kipas, dia berpusing. Bila dia masuk dekat lampu, kadang-kadang dia bercahaya, dia bertukar.
Bagaimana rupa current tu sampai sekarang tak boleh orang nampak. Dan tuan-tuan yang saya kata duduk dekat depan tadi, mikrofon benda tu bercakap. Normal kata dia. Apa benda yang ada pada benda tu yang sampai benda tu boleh bercakap? Tu fikir balik. Yang itu lebih baik kita fikir daripada kita sibuk nak fikirkan tentang zat Allah. Dan dia kata terbatas hatta tidak mampu untuk mengetahui kesemua hakikat makhluk. Bagaimana pula untuk mengetahui haliknya tentang makhluk yang ada ni pun kita tak boleh terfikir. Tak boleh terfikir. Bagaimana tuan-tuan Allah Ta'ala jadikan saya kata tungo. Orang bandar ni tahu tak tungo apa? Tungo ni dia terlalu halus, terlalu seni, warna oranye. Biasanya kalau duduk kampung ni ada yang duduk pada ayam, warna oranye halus, halus-halusnya. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir bagaimana Allah letakkan. Kalau di jantung ada buah pinggang, ada mata, ada telinga, macam mana nak letakkan sebegitu? Yang itu kita fikir pun akhirnya kita akan sujud kepada Allah. Tentulah ada Tuhan yang menciptakan, yang lebih berkuasa daripada itu tadi. Dan dia kata bagaimana pula kesemua hakikat membawa kita kepada bahaya pula. Dia kata kalau kita terlalu fikir macam mana, dia akan bawa kepada kita berbahaya pula. Untuk mengetahui, kita mengetahui adanya tenaga elektrik melalui pindahan faedahnya yang kita dapati. Yang ni pun dulu saya pernah cakap. Bila saya cakap dengan orang, awak start semayang Jumaat, dosa, mati masuk neraka, dosa. Hidup lagi orang tu tuan-tuan. Dia jawab, mana dia dosa? Cuba tunjuk dosa. Kita nak jawab macam mana? Saya kata kalau gitu ambil plug ni, wire plug, pasangkan wire plug ni. Ambil hijau kita belit kat hidung pakcik. Live kita kepit kat sini. Neutral kita lepit sini. Saya on kan pakcik nak tak? Dia jawab, mampulah aku. Saya kata, pasal mampu? Ada current. Mana ada ni wire je. Cuba pakcik tunjuk mana dia current. Jadi cukuplah tuan-tuan. Kalau kita fikir jauh sangat diosak. Kalaulah makhluk ada yang ada tidak mampu kita fikirkan, dalam Allah Ta'ala dan orang yang tidak sama dengan makhluk itu, di mana sifat kesempurnaan tidak terbatas dan terhingga. Kalau yang ada hari ni pun kita tak boleh fikirkan, apatah lagi yang besar. Hari tu saya tanya orang tentang maut. Mati dengan tidur ni apa beza dia? Mati dengan tidur, apa perbezaan? Kalau tuan-tuan buka kitab awal nanti tuan-tuan akan jumpa dalam kitab tafsir, tuan-tuan akan jumpa perkataan maut. Maut makna dia apa dia? Beza antara mati dengan tidur. Orang yang tidur tak ada kemahuan, orang mati ada kemahuan. Orang yang tidur tak ada pemikiran, orang mati ada pemikiran. Orang yang tidur panca indera dia tak berfungsi. Orang yang hidup, orang yang mati panca indera dia berfungsi tak? Namun apa beza antara hidup, mati dengan hidup? Tidur dengan mati tadi, apa beza dia? Jawabnya, mati dia tak balik-balik. Tidur apa tadi? Yang tidur tadi bila masuk balik dia hidup balik kali tuan. Tapi benda tu pun kadang-kadang kita tak boleh terfikir. Dan bagaimana kesemuanya tidak terbatas sehingga tidak ada permulaan bagi adanya dan tidak ada kesudahan pula. Bagaimana akal kita boleh lemah ini dapat mengetahui hakikatnya? Jadi akal yang kita lemah ni tak boleh fikir hakikatnya. Cukuplah dengan dalilnya sahaja. Banyak orang menjadi sesat kerana bercakap tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang jadi sesat kerana sibuk dia fikir tentang zat Allah Taala. Banyak orang yang menjadi sesat kerana bercakap tentang zat Allah dan tidak menyedari percakapan dan perbincangan tentang itu tidak dapat dicapai oleh mereka. Oleh kerana itu Rasulullah melarang seorang itu berfikir tentang zat Allah dan menyuruh berfikir tentang makhluknya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fatahliku. Dan dia kata fikirkanlah tentang makhluk Allah dan jangan kamu memikirkan tentang zat, maka dengan sebab itu kamu akan binasa. Kalau ada orang belajar, ada tempat, ada masjid, ada surau yang belajar tentang zat Allah Ta'ala, jangan duduk belajar. Tak betul itu. Kita tak belajar tentang zat Allah. Zat Allah tak sama, tak serupa dengan zat kita manusia.
Macam mana? Lebih baik kita pegang wallahu a'lam. Allah sahaja lebih mengetahui. Kita tak tahu. Macam saya cakap dengan tuan-tuan marin pasal unta. Bila orang tu tanya bagaimana, apa buktinya ada Allah, orang tu tunjukkan adanya tai unta. Bila ada tai unta, menunjukkan adalah unta yang berak. Ada unta yang berak, menunjukkan adalah tai unta. Dia tanya, macam mana pula Tuhan? Kalau ada Tuhan tu macam mana? Maka orang Arab tu tanya dia, aku nak tanya kamu, rumput tu dimakan oleh binatang yang sama, binatang yang berbeza. Dekat rumah saya tu ada kambing, ada ayam, ada itik, ada arnab, ada orang. Pucuk manis tu semua makan. Kambing pun makan, ayam pun makan, itik pun makan, saya pun makan. Kenapa di antara tai kambing, tai arnab, tai ayam, tai manusia tak sama? Faham, makan rumput yang sama. Akhirnya dia kata tak tahu. Kalau yang itu pun dah tak boleh nak jawab, bagaimana kamu nak jawab tentang zat Allah Subhanahu wa taala? Itu keadaan yang kita kena faham, tuan. Jadi sampai situlah kita berhenti. Nanti kita sambung balik insya-Allah, tuan-tuan, pada bulan hadapan daripada kitab tauhid itu, tuan. Kita akan masuk kepada tajuk Asmaul Husna yang paling baik. Tuan-tuan ingat tak dulu saya pesan kepada tuan-tuan ada sekeping kitab? Ingat tak dulu? Ada sekeping kitab yang suruh itu tuan-tuan beli marin. Dia tak? Nama-nama Allah, ingat tak? Hari inilah insya-Allah bulan depan kita akan sambung balik dengan kitab tu. Kita akan gunakan kitab tu dengan kitab ni. Wallah. Jadi bawalah kitab tu, tuan, insya-Allah 2 minggu ni cuba bawa kitab tu. Sekadar tu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Tak